Manakala ada satu golongan gulu lagi yang melampau juga, iaitu langsung tak boleh menerima dan menolak perkataan kafir. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Tentang isu kafir ni, Brahmi nak share beberapa perkara yang terlintas di fikiran. Pertama, kita kena address dan kita kena accept memang wujud satu gerakan antarabangsa, gerakan yang terancang untuk menjenayahkan beberapa perkataan-perkataan tertentu yang penting di dalam Islam. Antaranya seperti jihad, murtad, syirik, malah undang-undang hudud dan juga termasuk perkataan kafir, menyebabkan umat Islam jadi malu untuk menyebut, malah sampai satu tahap takut untuk menyebutnya kerana dibimbangi dengan label-label tertentu. Yang ni kita kena address, dan kami harap agar kita semua, para pendakwah, para agamawan, kerabat-kerabat diraja, menteri-menteri, sesiapa sahaja, jangan termasuk di kalangan golongan seperti ini, kerana akhirnya dia akan merugikan kita dan mendatangkan fitnah kepada agama. Kedua, isu yang berlaku ni kelihatan ada dua puak yang gulu. Satu puak yang gulu iaitu menggunakan perkataan kafir tanpa mengira waktu, tanpa mengira situasi kepada sesiapa sahaja. Even ada yang tanpa rasa bersalah mengkafirkan sesama Islam. Ada. Manakala ada satu golongan gulu lagi yang melampau juga, iaitu langsung tak boleh menerima dan menolak perkataan kafir. Kedua-dua ini kita kena tolak. Sebagai umat Islam yang berpegang pada prinsip wasati, kita kena bersederhana. Sebab kafir adalah satu terma yang ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis Nabi SAW. Ketiga, perkataan kafir penting untuk kita membezakan di antara yang beriman dengan yang tidak beriman pada Allah, di antara the believers of Allah dan the non-believers of Allah. Ini penting kerana ia adalah soal penentuan akidah seseorang. Tetapi dalam konteks interaksi kita sesama manusia, interaksi kita dalam sebuah negara, sebagai seorang rakyat yang bermentaliti statesman, kita kena meraihkan kepelbagaian kaum, kepelbagaian agama. Lantas kita kena menjaga tutur bicara kita, apatah lagi sebagai Muslim. Kita diajar dan dituntut oleh agama untuk berbicara dengan perkataan-perkataan yang santun agar menampakkan akhlak kita yang mahmudah. Kafir kita boleh gunakan kepada mereka yang menentang Islam, mereka yang menghina Islam. Kafir kita boleh gunakan kepada mereka yang tidak beragama Islam, yang menentang Islam, yang menghina Islam. Adapun mereka yang tidak beragama Islam, mereka menghormati Islam sebagai agama persekutuan, mereka menghormati ajaran Islam, mereka menghormati umat Islam, kita tak boleh semena-mena memanggil mereka kafir. Sebaliknya, lebih elok kita memanggil mereka non-Muslim sebagai tanda tutur bicara kita yang santun, yang berakhlak, yang mulia, kerana menjadi tugas dan tanggungjawab kita, di bahu kita memikul amanah untuk menunjukkan akhlak yang mulia dan menampakkan Islam agama yang indah, Islam agama kasih sayang. Dan kalau kita teliti di dalam Quran, apabila Allah Azza wa Jal ingin menyatakan satu kemarahan, kemurkaan, amaran yang keras kepada mereka yang menentang agama Allah, mereka yang enggan beriman kepada Allah, Allah Ta'ala menggunakan pendekatan ayyuhal kafirun. Sebaliknya, bila Allah Ta'ala nak memberikan satu perkhabaran ataupun menyampaikan satu perintah, pendekatan berbeza Allah Ta'ala gunakan, seperti ayyuhan nas, hei manusia, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, ya ahlal kitab, wahai ahli-ahli kitab. Apa lagi? Ayyuhal insan, itulah keindahan, kelunakan kalam Allah. Dan keempat, alang-alang dah viral baru-baru ni tentang Brahmin masuk Islam ketika berumur 4 tahun dan dulunya beragama Kristian. Memang Brahmin ajar pada anak-anak, bila bertemu dengan rakan-rakan non-Muslim, termasuk sepupu non-Muslim, jangan panggil mereka kafir. Sebaliknya, panggil mereka non-Muslim. Dan paling penting, tunjukkan akhlak yang mulia, bercakap dengan elok, berbudi pekerti, agar non-Muslim mereka rasa seronok melihat Islam. Mereka terpikat dengan keindahan Islam. Ya, Islam itu indah, tapi terkadang kita menampakkan Islam yang buruk kerana buruknya akhlak kita. Semoga kita tak tergolong di kalangan mana-mana manusia yang gulu. Gulu menggunakan kafir, tak kira tempat, tak kira waktu, dan gulu langsung menolak perkataan kafir.
Termasuk juga kita orang Islam memudah-mudahkan mengkafirkan sesama Muslim. Pelihara lidah kita, pelihara jari kita. Kita di bulan Ramadan, Nabi sebut as-siyamul junnah fala yarfuth wala yajhal. Puasa itu perisai, dia takkan mengata ke orang, dia takkan bercakap yang sia-sia.